Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Adam Mukris Polos Alfance dalam Dunia 11 Pagi. Pihak penyiasat Indonesia mengatakan telah menjumpai cebisan tubuh manusia di sekitar kawasan tragedi pesawat Sriwijaya Air yang terhempas di perairan Kepulauan Seribu. Menurut jurucakap Polis Jakarta Yusri Yunus kepada stesen televisyen tempatan, setakat pagi ini pihaknya telah menerima 2 bungkusan beg. Satu beg berisi barangan penumpang, manakala satu lagi berisi bahagian badan. Semalam pesawat jenis Boeing 737-500 itu berlepas dari Jakarta pada pukul 2.36 petang waktu tempatan. Kontak terakhir pesawat dengan menara kawalan adalah 4 minit kemudian. Ia dilaporkan membawa 62 penumpang termasuk kru serta 7 kanak-kanak dan 3 bayi. Britain mengumpul $1 bilion bagi membantu negara-negara rentan mengakses vaksin COVID-19. Menurut kenyataan Setiausaha Luar Dominic Raab, ia diperoleh menerusi sumbangan dana pertandingan. Menerusi dana itu, 1 bilion dos vaksin COVID-19 mampu diagihkan kepada 92 buah negara membangun tahun ini. Britain sebelum ini menyumbang sebanyak 548 juta pound kepada Komitmen Pendahuluan Pasaran AMC bagi pelan peruntukan vaksin COVID-19 global COVAX. Kanada, Jepun dan Jerman antara negara yang menghulur sumbangan terbesar bagi membantu AMC COVAX mengumpul lebih $1.7 bilion setakat ini. Sementara itu, bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dijangka mempercepat agihan bekalan vaksin COVID-19 ke setiap negeri. Menurut jurucakap TJ Ducklo, langkah itu bertujuan memperlahan kadar jangkitan wabak susulan keberkesanan vaksinasi yang dijalankan akhir tahun lalu. Kira-kira 6.6 juta orang menerima suntikan pertama vaksin daripada 22 juta dos yang dibekalkan. Perkembangan itu dimaklumkan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika. Beberapa orang akan mendapat dos kedua minggu ini. Menteri Kesihatan Jerman Jens Spahn mendesak rakyat negara itu bersabar dalam menempuh kepayahan akibat penularan COVID-19. Desakan itu dibuat ketika beliau menerima kritikan atas kelewatannya melancarkan kempen vaksinasi kepada semua rakyat. Kempen itu katanya akan disempurnakan akhir tahun ini atau lebih awal jika lebih banyak vaksin diluluskan. Sehingga kini lebih 500,000 orang menerima vaksin. Sekitar 12 juta dos dari Moderna dan BioNTech Pfizer akan diperoleh akhir Mac ini. Cuba pula akan menguji prospek vaksin COVID-19 yang dibangunkan Pusat Penyelidikan di Iran. Institut Vaksin Finlay IFV telah menandatangani perjanjian di Havana yang akan menyaksikan percubaan klinikal fasa ketiga di Iran. Pengarah IFV Vicente Veres pada Disember lalu berkata The Sovereign O2 merupakan prospek vaksin COVID-19 paling berkesan dengan menunjukkan tindak balas imun seawal 14 hari. Setakat ini, Cuba merekodkan kira-kira 14,000 kes positif dengan 148 kematian. Perancis menguatkuasakan perintah berkurung waktu malam yang lebih ketat di Marseille setelah pihak berkuasa mengesan penularan varian baharu virus COVID-19 di Mediterranean. Marseille menyertai bandar-bandar lain seperti Strasbourg dan Dijon mengenakan perintah berkurung seawal pukul 6 petang hingga 6 pagi keesokannya. Peraturan itu mula berkuat kuasa hari ini. Bola sepak Piala FA Inggeris. Jaringan tunggal Scott McTominay pada minit kelima sudah cukup untuk memastikan Manchester United menyingkirkan Watford sekaligus mara kepusingan seterusnya. Ia juga kejayaan peribadi McTominay yang menjadi ketua pasukan United buat pertama kali. Sementara di Emirates, Arsenal turut melepasi pusingan ketiga menewaskan Newcastle 2-0. Gol dijaringkan oleh Emil Smith-Rowe dan Pierre-Emerick Aubameyang. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona terus mencabar 2 pasukan teratas selepas menewaskan Granada 4-0. Pada aksi awal pagi tadi, Lionel Messi menjaringkan 2 gol manakala 2 lagi dihasilkan Antoine Griezmann. Kemenangan itu sekaligus merapatkan jurang mata The Catalans dengan Atletico Madrid dan Real Madrid. Barca kini mengumpul 34 mata, 4 mata di belakang pendahulu Atletico.
Sementara itu, pengendali Real Madrid Zinedine Zidane kecewa apabila pertemuan pasukannya menentang Osasuna diteruskan meskipun dilanda ribut salji. Aksi tersebut katanya bukanlah permainan bola sepak yang ingin disaksikan. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pasukan seri 0-0. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Othman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.